Tarikh 28 September 2013 hari Sabtu, pasang pengantin diraikan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Tetamu datang ramai sekali, saling sapa menyapa dan bertanya khabar. Ada yang datang dari jauh semata-mata ingin meraikan raja sehari ini. Semuanya kelihatan biasa, makanan juga dimasak secara rewang antara penduduk kampung. Namun tiada siapa sangka, detik yang sepatutnya bahagia bertukar menjadi tragedi paling hitam dalam sejarah kampung itu. Apa sebenarnya telah berlaku? Ikuti kisah ini. Gara-gara menjamu selera di satu majlis kenduri di kampung Huma Tanjung Dawai Sabtu 28 September 2013. 4 orang maut manakala lebih 170 orang mengalami keracunan makanan. Hidangan jamuan berlauk ayam masak merah, gulai terung ikan talang dan kerabu pucuk paku dikatakan menjadi menu utama yang dihidangkan kepada hadirin di majlis kenduri berkenaan. Bangsa pertama Nur Syazana Muhammad Rashid, 24 tahun, pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dari kampung Tempoyak Bedong yang juga sepupu kepada pengantin meninggal dunia di Hospital Yan kira-kira jam 12.45 tengah hari selepas mengalami sakit perut yang melampau. Manakala mangsa kedua Muhammad Nur Rahmat Yusof, 11 tahun, dari kampung Singkar Laut Yan sahkan meninggal dunia kira-kira jam 1 petang ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Seorang lagi mangsa Ibrahim Muhammad, 62 tahun, dari Alor Jejawi, Kuala Besut, Terengganu, menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 6.30 petang di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Manakala mangsa terakhir dikenali sebagai Wan Razali Wan Yaakob, 56 tahun, dari kampung Bagol Belau, Merbuk, seorang nelayan meninggal dunia di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani pada pukul 7.15 malam. Kesemua mangsa meninggal dunia pada 29 September 2013 hari Ahad. Difahamkan kesemua mangsa menghadiri majlis kenduri yang sama dan mendapat simptom keracunan yang sama berpunca daripada makanan yang dimakan. Sementara itu, pada 30 September 2013, Pengarah Kesihatan Daerah Dr. Ismail Abdul Taat berkata, pihaknya mendapati kesemua mangsa mempunyai tanda-tanda mengalami keracunan dan meminta semua yang hadir ke kenduri terbabit supaya membuat pemeriksaan di hospital atau klinik berhampiran. Pihak hospital sedang menyiasat punca kejadian. Mangsa mungkin mengalami dehidrasi yang teruk yang menyebabkan kehilangan air yang serius. Sepupu Nur Syazana Hairul Azhar Harun, 33 tahun, berkata mangsa mula berasa sakit perut setelah pulang daripada kenduri tersebut dan sakitnya bertambah teruk pada hari Ahad sehingga dia enggan keluar dari bilik. Syazana ditemui pingsan dalam keadaan tertiarap dalam bilik dan kira-kira pukul 12.45 tengah hari disahkan meninggal dunia. Ibu dan adik-adiknya ada juga rasa sakit tetapi tidaklah seteruknya. Dalam pada itu, menurut Ibu Muhammad Nur Rahmat, Cik Normah Khalid, 45 tahun, anak tunggal lelaki daripada 5 beradik itu menghadiri majlis kenduri berkenaan tersebut bersama suaminya Yusof Arifin, 50 tahun, dan turut mengalami sakit perut namun tidak serius. Selepas balik dari rumah kenduri, anaknya belum merasa sakit, dia mula rasa mual dan pening pada waktu malam. Ibu bapanya membawa mangsa ke Hospital Yan selepas mendapati dia tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia kira-kira pukul 1 petang. Menurut ibu mangsa, anaknya dikatakan makan nasi bersama ayam masak merah. Selain itu, mangsa ketiga Ibrahim Muhammad dikatakan mengalami cirit-birit sejak pagi Ahad akibat dipercayai keracunan makanan. Mangsa sudah mengalami cirit-birit serta beberapa kali masuk ke tandas. Bagaimanapun, keadaannya masih baik serta boleh bercakap seperti biasa. Keadaan Ibrahim dilihat semakin tidak bermayam beberapa jam selepas itu, menyebabkan ahli keluarga membawanya ke hospital daerah Yan bagi mendapatkan rawatan. Disebabkan makin kritikal, mangsa kemudian dirujuk ke hospital lebih kurang jam 2 petang. Bagaimanapun, mangsa kemudian disahkan meninggal dunia pada jam 6.30 petang. Bagi mangsa Wan Razali Wan Yaakob dibawa ke hospital jam 4 petang Ahad setelah mendapati keadaannya yang agak serius. Ketika itu, ahli keluarganya tidak mengetahui dia sakit akibat daripada makanan dari majlis itu kerana belum ramai yang dikesan. Keluarga menjangkakan ia hanya sakit perut biasa dan tidak menyangka akan membawa mudarat. Keadaan mangsa semakin teruk apabila dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketika itu, doktor mengesahkan organ dalaman termasuk buah pinggang, hati dan paru-paru sudah mengalami kesan akibat kejangkitan bakteria yang merebak dengan cepat. Keluarga dimaklumkan doktor bahawa keadaan jantung mangsa semakin lemah dan tekanan darah pula tidak stabil sehingga Wan Razali disahkan meninggal dunia jam 7.15 malam.
Dalam pada itu, tuan rumah majlis perkahwinan tersebut, Yusuf Ahmad, 55 tahun, tidak menyangka acara perkahwinan anak keduanya bertukar menjadi tragedi apabila 4 orang jemputannya meninggal dunia dipercayai akibat keracunan makanan. Pihak tuan rumah hanya menghidangkan ayam masak merah, gulai ikan talang, kerabu pucuk paku dan sambal ikan bilis bersama kacang yang dimasak secara bergotong royong bersama penduduk kampung. Kira-kira 2,000 orang diundang menghadiri majlis berkenaan, malah ibu bapa pengantin dan 2 anak mereka turut menerima rawatan di hospital Yan akibat peristiwa itu. Angka rasmi menunjukkan 170 orang yang mengalami keracunan makanan. Yang paling ramai ialah di Hospital Sultan Abdul Halim iaitu 114 orang. Manakala 9 mangsa menerima rawatan di Hospital Pantai Sungai Petani dan 49 orang di Hospital Yan. Daripada 114 orang itu, 78 daripada mereka telah dibenarkan pulang. Kebanyakan daripada mangsa terdiri daripada warga emas, manakala kanak-kanak seramai 14 orang. Berdasarkan maklumat mangsa dan tuan rumah sendiri, tiada unsur khianat wujud. Pihak berkuasa termasuk Jabatan Kesihatan Negeri sedang menjalankan kesiasatan mengenai punca kejadian. Sementara itu, Esko Pendidikan Pengangkutan dan Kerja Raya Kedah Datuk Tajuk Urus Mak Zain yang juga Adun Tanjung Dawai berkata kerajaan negeri menghulurkan sumbangan RM1,000 kepada keluarga yang maut, manakala 200 kepada mangsa yang dirawat di hospital. Kerajaan negeri bersimpati dengan peristiwa itu yang merupakan satu tragedi yang tidak diduga sesiapa pun termasuk tuan rumah. Siasatan awal mengesahkan bahawa punca keracunan makanan daripada masakan ayam masak merah kerana terdapat bukti ayam yang dimasak dipercayai sudah rosak dan busuk. Selain itu, Jabatan Kesihatan sudah menghantar sampel najis mangsa ke Makmal Kesihatan Sungai Buloh di Kuala Lumpur dan sehingga 2 Oktober 2013 kesemua mangsa menunjukkan negatif bagi tahun. Bagaimanapun masih menunggu laporan bagi keputusan kuman salmonella. Berdasarkan keputusan bedah siasat yang dilakukan menunjukkan punca kematian 4 mangsa adalah daripada hidrasi atau kekurangan cair dalam badan. Jabatan Kesihatan Kedah mengesahkan ujian kedua ke atas sampel najis pesakit mendapati ayam masak merah itu mengandungi bakteria jenis salmonella yang biasa terdapat di dalam usus ayam. Siasatan mendapati ayam mentah digunakan bagi tujuan kenduri terbabit dihantar ke lokasi majlis pada hari Jumaat 27 September 2013, tetapi ia hanya dimasak pada jam 4 petang keesokannya dan tempoh simpanan yang lama sesuai untuk kuman membiak. Ayam itu juga sudah busuk dan diakui penduduk, namun pihak yang menguruskannya memotong bahagian yang busuk dan menggunakan bahagian yang elok. Ada juga pesakit mendakwa ayam masak merah itu memang berbau dan berbuih ketika dihidangkan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Khalid Arifin berkata pihaknya tidak akan mengambil apa-apa tindakan kerana tiada unsur sabotaj atau jenayah selepas Jabatan Kesihatan Kedah mengesahkan bahawa punca kematian itu disebabkan bakteria jenis salmonella. Tiada siasatan dilakukan berhubung kejadian ini. Menurut penduduk kampung, mereka masak secara bergotong royong pada hari perkahwinan dan memang terdapat 2 stok ayam dihantar berasingan. 1 stok dihantar oleh pembekas sehari sebelum hari kenduri, manakala 1 stok ayam lagi dimasak petang hari kenduri. Keluarga mangsa yang meninggal dunia akibat keracunan makanan tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terlibat. Sebaliknya, reda dengan pemergian insan tersayang dan ahli keluarga tetap menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 19 November 2013, ibu kepada arwah Nur Syazana mewakili anaknya menerima ijazah sarjana muda pendidikan Islam sebanyak Majlis Convocation UIAM ke-29 apabila memperoleh purata grade nilai kumulatif PGNK 3.80. Menurut ibunya, Puan Mahani memang kalau diikutkan hati, dia tidak mahu menghadiri Majlis Convocation ini. Namun apabila mengenangkan kesungguhan anaknya belajar, dia sanggup datang. Kelembutan Nur Syazana mengajar adik-beradiknya yang lain dalam pembelajaran membuahkan hasil apabila adik perempuannya yang berusia 12 tahun memperoleh keputusan 5A dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Arwah sentiasa mengajar semua adiknya supaya fokus dalam mata pelajaran yang sukar, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan setiap masa. Tiada siapa sangka tragedi ini akan berlaku. Semuanya di atas kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa yang telah terkorban dalam tragedi ini. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.